Okey. So kita mulakan kelas hari ni dengan topik copywriting Alright. Copywriting, digital commerce under cross border commerce. So kita nak belajar teknik-teknik copywriting. Dengar tak suara saya? Dengar tak? Dengar Puan. Okey. Alright, apakah copywriting? Alright, perbuatan menulis teks untuk tujuan periklanan dan pemasaran. Alright. Copywriting ni ayat dia bersifat dia untuk tujuan jualan, alright, ataupun untuk membuat promosi, ataupun kita nak pukau pelanggan, nak pukau pembaca untuk terus baca dan terpengaruh dengan promosi yang kita buat. Ayat berbentuk pujuk pelanggan, okey. Ayat pukau lah. Okey. Maksudnya kat sini objektif untuk copywriting ni adalah untuk mempengaruhi prospek dan menyebabkan mereka bertindak. Okey, itu dia copywriting. Okey. Copywriting ada slide miss kat sini ni. Alright. Tapi tujuan dia untuk kenalkan jenama, untuk beli produk, okey, untuk untuk memperkenalkan jenama, nak yakinkan prospek untuk bertindak dan pelanggan beli produk. Okey, ada satu term lagi tapi nanti saya dapatkan apa dia punya tu lah. Sebab saya rasa termiss ni slide ni. Okey. Elemen-elemen yang ada dalam copywriting. So kalau you tengok dekat slide ni, ada beberapa elemen dalam copywriting, iaitu yang pertama ada pembaca. Okey, tujuan kita buat tu kita nak pembaca tahu apa kita nak bagi tahu tu, apa yang kita nak sampaikan. Alright. Ia merupakan audiens sasaran. Okey, siapa pembaca ni? Audiens sasaran. So kita kena tahu apa minat, keutamaan, kebimbangan dan juga impian pembaca ni. Alright, apakah situasi yang mereka hadapi, alright, semasa dia baca tu, emosi dia. Okay. And then elemen yang kedua adalah kita kena tahu apa yang kita nak capai, matlamat iklan-iklan yang kita buat ataupun copywriting yang kita buat tu. Alright. And then yang ketiga, ciri-ciri kita kena terangkan. Dalam elemen copywriting mesti kita terangkan ciri-ciri fungsi produk kita. Okey, apa yang baru, berbeza dengan orang lain. Itu yang kita tekankan dalam copywriting lah. Alright, dekat kalau you tengok, okey, so, di tengah-tengah antara pembaca dan matlamat ni, kita nak tengok reaksi pelanggan. Okey, apa yang kita ingin pelanggan lakukan apabila baca iklan kita tu. Alright, masa kita terangkan strategi dan juga matlamat dengan ciri-ciri, kita sebenarnya nak susun strategi bagaimana kita nak jelaskan ciri-ciri produk dan servis tersebut untuk mencapai matlamat. Apa manfaat dan ciri yang ingin diketengahkan. Alright. Dan bila antara elemen pembaca dengan ciri-ciri, so apa yang kita kena highlightkan adalah dari segi benefit. Bagaimana produk dan perkhidmatan tersebut boleh membantu menyelesaikan masalah, memenuhi keperluan dan menaik taraf kehidupan prospek. Okey, itu adalah elemen-elemen yang ada dalam copywriting. Seterusnya, kita tengok dari sudut audiens. Audiens pula kita kena cirikan dia ataupun kita kena kelaskan kepada beberapa type. Okey. Yang pertama kita tengok audiens dia dari segi geolokasi. Kita tengok alamat kediaman dia, institusi pendidikan dan lokasi percutian contohnya. Contoh kita nak aim orang yang pergi bercuti dekat Langkawi. So kita aim lah ikut elemen geolokasi tersebut. Okey, dalam atau luar bandar, okey, kenali negeri dan daerah pasaran produk anda dan juga tingkatkan kesedaran penduduk setempat dalam kawasan perniagaan. Contoh kita berniaga dekat Langkawi. Okey. Kita sebenarnya tak nak penduduk orang yang tinggal radius di
radius pelanggan kita tu adalah dari kalangan penduduk Langkawi. Sebenarnya yang datang ni, Langkawi ni banyak pelancong. Jadi apa yang kita nak target, okey, pelanggan yang kita target adalah di mana visitors yang pergi ke Langkawi tu adalah target kita, audience yang kita nak sasarkan. Okey, itu dari segi geolokasi, sebab kita nak tengok dulu siapa yang kawasan mana yang akan beli produk kita tu. Sebab kita, kalau produk kita base dekat Shah Alam, kita nak pasarkan seluruh Malaysia, so boleh je ambil seluruh Malaysia. Tapi kalau dari segi produk di Langkawi ni, contoh gamat ke apa ke, kita nak orang yang audience yang mengikut geolokasi yang datang melancong dekat kawasan dekat Langkawi tersebut, Pulau Langkawi tersebut. So itu yang kita kelaskan. Kita kena tahu siapa audience kita mengikut geolokasi. Yang kedua, mengikut demografi. Masa kita buat setting kita punya iklan tu, okey, kita tengok dari segi demografi. Iklan barang kita tu sesuai orang lelaki ke orang perempuan yang beli. Kalau barang tu barang orang perempuan, kita tak perlulah buat iklan tersebut, bayar iklan tersebut kepada orang lelaki, jantina lelaki. Macam tu, kita kelaskan audience kita ikut demografi. Yang kedua dari segi umur, contohnya. Kita pengguna Facebook ni masa dia setting 18 tahun ke atas, okey, 18 tahun sehingga 65 tahun. Okey, pengguna Facebook yang ditetapkan. Contoh barang kita tadi tak sesuai untuk umur 50 tahun ke atas. So 18 hingga 50 saja range umur. Masa kita buat iklan, kita pilih range umur tu saja. Yang 50 ke atas tu kita buang. Dah membazir dah, sebab dia orang tak beli pun produk kita ni. Macam tu. Alright, dari segi status perkahwinan, tengok, kita nak pilih orang yang dalam status Facebook tu kahwin ke bujang. So kita boleh pilih, kita boleh setting. Kalau kita nak produk kita tadi untuk orang yang dah kahwin, okey, orang yang dah kahwin, kita ambil status yang dah kahwin saja. Yang bujang tak boleh tengok iklan kita ni. Right? Tengok satu lagi dari sudut pekerjaan, dari sudut bahasa dan juga dari sudut pendapatan. Kita nak yang range berapa. Kita boleh pilih benda ni berdasarkan demografi. Okey, yang ketiga, audience kita berdasarkan tingkah laku. Okey, tengok dia behave, dia cari apa dekat Facebook. Dia kerap cari apa. So bila kita tengok kekerapan dia menggunakan produk tersebut ataupun buat carian ataupun dia membeli produk tersebut. So kita boleh pilih audience yang kita sasarkan tu mengikut tingkah laku. Alright. Yang seterusnya adalah dari segi sosiografi. Alright, pembaca yang like halaman page adalah merupakan peminat kita. Kita assume macam tu. And dia rakan kepada pembaca akan like halaman siaran tersebut. Orang-orang yang kita pilih audience untuk baca adalah kepada di kalangan orang yang like page kita dan kawan-kawan yang turut like juga status yang dia like tersebut. So kita boleh pilih antara audience tersebut nanti. Dan last sekali adalah dari segi psikografi, minat, sikap, nilai yang dibawa dan personality pembaca. Dia tengok psikografi ni, dia tengok apa yang kita minat. So Facebook ni dia carilah orang yang minat dengan sama dengan similarities dengan produk yang kita jual tersebut. So kenali siapa dulu pelanggan kita, sama ada dia pelanggan baru, pelanggan sedia ada ataupun pelanggan setia. So teknik copywriting juga berbeza untuk tiga-tiga pelanggan tersebut. Okey, contoh copywriting berdasarkan niche produk yang saya nak tunjukkan ni, contoh makanan dan minuman. Okey, produk dia jual burger di Penang. Dia tahu dah demografi untuk dia punya produk, sasaran audience dia adalah berumur 17 hingga 25 tahun. Orang yang lebih daripada tu dia dah kurang minat dah benda makanan segera ni kan. So 17 hingga 25. Jantina, lelaki perempuan both kita pilih, sebab ada yang dia bukan semua lelaki je makan burger. Alright, perempuan pun makan, so dia pilih. Alright. Lokasi Penang dan Butterworth. Sebab apa? Sebab dia kata orang yang tinggal dekat Penang dan Butterworth je boleh akses dia punya burger.
Stall-stall burger tu di kawasan Penang dengan Batu Buah saja. So dipilih lokasi tersebut saja. Pekerjaan mungkin kita cari dia adalah student IPT ataupun usahawan yang apa uh, yang macam prospek yang paling tinggi lah, yang akan beli burger dia nanti. Tingkah laku dia tengok gemar makanan segera. Dari segi sosiografi dia, kita tengok dia like jenama-jenama makanan segera dekat Facebook. Okay, and then psikografi, like dan share post jenama makanan segera di Facebook. Ini semua apa yang kita bertindak dalam Facebook ni semuanya dia Facebook record untuk tujuan bila ada FB ad, seseorang usahawan ni dia buat FB ad, dia akan cari ikut tingkah laku pengguna-pengguna Facebook ni. Alright, itu dari segi makanan segera, macam mana elemen copywriting tu bekerja. Alright, yang kedua dari segi produk kesihatan dan kecantikan. Alright, contoh produk gincu, lipstick, lip make. Okay, umur orang yang beli lip make ni antara kalangan 24 hingga 40 dia pilih lah. Tapi tak semestinya, mungkin umur 18 pun dah start beli lip make kan. Alright, tapi jantinanya adalah perempuan. Okey, lokasi. Sebab lokasi kedai dia dekat KL, cawangan dia dekat KL, Shah Alam, Putrajaya je. Jadi dia pilih lokasi tersebut lah. Ya Nabil? Sorry interrupt ya. Ni Ya. suara pun slow lah apa? Slow sangat Slow sangat tak? Sangat. Macam mana Tak dengar Nabil? Dengar tapi slow puan. Ya. Macam rendah sangat suara dia. Sekejap saya kuatkan lagi. Kalau saya kuatkan sangat, suara saya jadi double. Dengar tak? Sekarang dengar tak? Hello? Sama je puan. Mana cuba kuatkan you punya volume. Dah paling tinggi ke belum? Boleh? Dengar tak? Boleh lah puan, boleh dengar puan. Boleh okey. Sebab kena kuatkan dekat you punya ni, saya dah macam dah high dah dia punya tu audio. Okey. Sorry, lip make tadi dia aim kepada orang yang kerja pejabat ataupun kaki tangan awam. So masa dia buat setting copywriting tadi, dia merujuk kepada pekerjaan yang dia aim ni. Okay. And then tingkah laku yang dia boleh cari, dia boleh kesan, dia beli kosmetik dekat internet. Senang je sekarang. Kalau kita beli apa-apa dekat Shopee ke apa ke, iklan the next nanti akan keluar dalam dia punya timeline. Sebab apa? Sebab dia ada crawler yang bekerja untuk tengok apa behavior kita dekat Facebook, dekat online lah, dekat page ni. Okey. Lagi kita tengok untuk kesihatan dan kecantikan ni. Okey. Dari segi sosiografi, kita suka like jenama-jenama kosmetik dekat Facebook, ataupun dari segi sudut psikografi, kita like ataupun kita komen ataupun kita share benda-benda yang kosmetik ni. So kita kata Facebook akan kesan dia ni memang suka kosmetik. Jadi bila kita buat iklan, kita jurus kepada orang yang gemar kepada health and beauty ni, and then kita akan jumpa orang yang betul lah dalam kita nak buat FB ad nanti. Alright, contoh fashion, tudung instan. Okey, umur 25 hingga 45, jantina perempuan. Lokasi dia pilih lokasi mana yang dekat dengan dia punya branch lah. Okey, pekerja sama, pekerja pejabat yang kaki tangan awam. Okey, dan juga tingkah laku kerap menonton tutorial tudung. So dia like jenama tudung, dan psikografi dia like dan komen jenama-jenama tudung dekat Facebook lah. So itu adalah
apa contoh profiling, kita nak buat profiling, alright, sebelum kita nak buat copywriting kita kena pasti dulu orang-orang ni siapa, kerja mana, buat apa. So kita tengok dari segi profiling dia. Alright, ni kalau contoh perkhidmatan, khidmat servis pendaup pendingin hawa. Okey, orang yang beli aircon, nak buat servis aircon ni orang lelaki je selalu yang contact. So dia buat iklan dia kepada umur 27 hingga 45 contohnya, kepada lelaki. Okey, tapi ada juga perempuan sekarang kan, tapi tak banyak lah. Kot dia tak kahwin ke apa ke. Alright, tapi dia tak nak capture golongan tersebut. Dia capture lelaki yang dah kahwin umur 27 hingga 45 yang selalunya memang akan contact bila nak buat servis aircon. Lokasi contoh kedai dia kat Johor, dia ambil yang Johor je lah. Okey, pekerjaan mana yang dia nak corporate ataupun awam. Lepas tu tingkah laku selalu memberi ulasan tentang servis aircon. Follow jenama-jenama servis aircon dan juga like, komen halaman servis aircon penghawa dingin ni. So sebelum kita buat copywriting, kita buat profiling dia dulu. Kita nak kenal pasti siapa audien kita. Okay, alright. Sekarang ni sebelum saya pergi kepada tips copywriting, saya nak you all buat profiling sikit berkenaan dengan niche produk yang untuk you all nak buat ni. Contoh you all kena buat apa nama produk you all atas ni, nama company. Okey, produk apa? Contoh nama Facebook page awak adalah Shanti Sari. So produk dia adalah sari lah contohnya. Umur berapa? Jantina apa? Lokasi kat mana? Pekerjaan apa yang you all target tu? Tingkah laku dia buat apa? Sosiografi buat apa, dan psikografi macam mana yang kita kena pasti dalam page tersebut. Saya bagi masa 5 minit. You all type dekat WhatsApp je, right? And then send dekat saya sekarang. 5 minit kita stop 10.40. Boleh send dekat WhatsApp. Send personal you all, jangan send dekat group.
Okey. Done. So boleh send dekat WhatsApp masing-masing. Profiling untuk you all punya business. Send sekarang? Tak ada lagi yang masuk ni. Okey, top up by Pika. Nanti saya akan respon awak punya ni saya rasa ada something wrong dalam awak punya profiling. Okey. So kita sambung lagi. You all keep hantar you all punya profiling. Okey, sambung lagi. Tips copywriting. Kita kena mengambil kira sebelum kita buat copywriting, kita kena ambil kira beberapa perkara ni. Yang pertama, kita kenal pasti trend. Okey, kenal pasti trend. You all nampak slide saya tak? Jawab seorang. Nampak. Nampak Puan. Okey. Kita kenal pasti trend. Alright. Trend terkini yang membolehkan sesuatu produk menjadi viral dan popular di kalangan pengguna. Okey, trend. Trend ni boleh jadi bukan fashion je, makanan pun jadi trend, teknologi pun jadi trend. So kita kena pasti dulu apa trend yang terkini. Mungkin kita boleh adapt dalam kita punya produk ataupun kita punya bukan produk dalam adapt dalam kita punya copywriting. Alright. Dan juga kita tengok yang kedua adalah dari segi minat. Okey, produk dan perkhidmatan yang dipilih mengikut bidang yang diminati. Contoh fotografi, fashion, solid kai, masakan dan memancing kat sini minat.
Daripada minat-minat tersebut kita boleh gunakan dalam ayat copywriting kita. Alright? Macam minat orang suka masak. Okey, bila minat suka masak, apa produk yang kita keluarkan tu mesti bentuk paste ke ataupun benda-benda yang berkaitan dengan masak. Okey, yang seterusnya adalah dari segi tips yang ketiga adalah jangka hayat produk. Produk yang berbeza mengikut jangka hayat yang berlainan. Ia menentukan kebolehgunaan, kesesuaian dan juga kebolehjualan sesuatu produk. Contohnya makanan dan kosmetik mempunyai jangka hayat yang lebih singkat berbanding dengan alat sukan, buku dan sebagainya lah. Sebab makanan ni gesat-gesat je. Contoh sekarang tengah trend macam dulu tengah trend ramen. So tengah orang ramen je semua. Dalam ayat copywriting pun mesti sebut benda-benda tu. Okay, so kita tengok circle jangka hayat produk tu sendiri. So dalam teknik copywriting kita kena ambil kira, alright, jangka hayat produk tersebut. Yang seterusnya adalah yang ciri dan juga reka bentuk. Warna jadi trend, warna-warna trend lah. Macam kita jual baju, warna trend pada tahun tu, kita kena ambil kira lah, right? Bahan, komponen, fungsi, audiens sasaran dan juga cara penggunaan. Itu adalah benda yang elemen-elemen yang kita perlu masukkan dalam copywriting. Dan last sekali adalah benda yang jangan tinggal. Okay, setiap copywriting kita kena ceritakan apa kita punya USP. USP kita dari segi kualiti ke, waranti, sokongan pasal jualan, bonus, kelebihan, kecekapan dan ketahanan, lulus SIRIM ke, dari segi kos ke ataupun kaedah baik pembayaran. So kita masukkan elemen USP dalam kita punya teknik copywriting. Alright. Konten yang relevan dalam copywriting, kita boleh educate, kita boleh bagi information, kita boleh bagi inspiration kepada pembaca, dan mungkin kita boleh bagi dari sudut entertainment. Pelbagai konten kita boleh olah dalam kita punya copywriting. Jangan terlalu statik nak educate saja, tak ada. Kadang-kadang kita educate, but and then kadang-kadang kita bagi entertainment. Okay, and then kita bagi inspiration kita bagi bentuk testimoni. Okay, and then kadang-kadang kita bagi bentuk information ni contoh produk kita berasaskan tumbuhan. So tumbuhan tu yang kita share. So dalam copywriting tersebut. Okay, alright. Ini adalah formula untuk kita menulis copywriting berstruktur. Dia ada AIDCA, AIDCA. Alright. Yang pertama adalah attention. Attention, kita mula-mula sekali kita baca ayat copywriting, kita nak bagi orang bagi perhatian dulu. Okey, ayat macam mana kita nak buat untuk bagi attention ni? Contoh headline. Ayat pertama yang boleh menarik pembaca. Okey, jika headline menarik, prospek akan terus buat pembacaan, dia akan teruskan pembacaan dia. Headline tu mestilah berkaitan dengan gambar dan juga video yang kita gunakan. Iklan mempunyai 3 hingga 5 saat untuk menarik perhatian pembaca. Alright, secara amnya prinsip for you menggunakan yang digunakan untuk mengarang headline. Okey. U yang pertama adalah unique. U yang kedua adalah ultra specific. Ketiga adalah urgency dan juga yang keempat adalah useful. 4 U ni. Okey. Alright. Contoh. Okey, contoh seorang baca contoh yang pertama. Izlin, bacakan contoh pertama. Ibu-ibu, penat menggosok tudung anda, inginkan lebih masa dengan anak-anak. Ayat tu cuba bagi dalam bentuk yang intonasi yang headline tu. Cuba awak baca dalam sudut untuk menarik perhatian saya. Penat menggosok tudung anda, inginkan lebih masa dengan anak-anak. Yang kedua? Last call, combo scrub it away sugar rail. Sah sehingga 14 November sahaja. Okey, apa yang awak cuba tekankan dekat nombor pertama dengan yang kedua tu? Kalau yang pertama tu lebih pada persoalan dekat ibu-ibu. Macam
untuk ada lebih masa dengan anak-anak. So dengan beli tudung instant tu, diorang tak payah nak gosok tu pakai. Yang kedua, Yang kedua tu macam dia buat promotion, so dia panggil macam last call tu kan. Dia panggil sebab tu sah sehingga 14 November. So dia nak ramai grab lah sebelum promotion tu habis. okey. Urgency dekat situ. Yang nombor 2 tu dia nak cuba tekankan urgency. Dia sama ada kita nak bagi benda tu useful. Yang pertama tu dari segi useful lah, kita nak highlight kepada parents ataupun ibu-ibu ni penat gosok tudung anda, inginkan lebih masa dengan anak-anak. So kita nak highlight useful ni. Okey, dalam sebab kita boleh guna apa-apa ciri dalam A yang pertama ni. Alright, dalam A yang pertama ni kita boleh guna 4 U ni. U yang attention yang pertama yang you all nak dalam contoh pertama ni adalah dari segi useful. Okey, bagi manfaat. Benda tu, masa tu lebih kepada anak-anak. Benda yang useful lah. Alright. Yang kedua adalah last call. Combo scrub ini scrub it away Sugarel ni sah sehingga 14 November saja. So ayat yang kita buat attention ni adalah berbentuk urgency. Orang kena urgent beli ni sebelum benda ni habis. Okey, sebelum ni tawaran ni habis. Alright. Boleh faham? Boleh buat. Okey. Yang ketiga, contoh yang ketiga saya nak Saidatul. Cuba baca Saidatul. Bentuk yang boleh menarik perhatian. Okay. Takut. Yang ketiga ya Puan. Ya. Cakap miakam, korang dah try menu. Susah pula. Korang dah try ke menu ni? Alang-alang musim cuti sekolah ni bawa family makan sini. Takut. Apa yang dicuba tekankan? You apa yang dicuba tekankan dalam contoh yang ketiga ni? Dia tekankan menu baru yang orang lain kena try waktu cuti. Supaya orang dapat rasa You menu mana? baru yang... Awak agak-agak you mana? You mana? You mana? Ni. Kan saya ajar ni 4 you. You mana yang awak relate dengan ni? Astaghfirullahaladzim. Ultra Ultra spesifik. spesifik. Dia khususkan satu menu tu untuk orang try. Betul. Unik pun boleh. Mana-mana pun boleh. Ultra spesifik boleh, unik pun boleh. Sebab benda ni baru. Siakak miang kram. So korang dah try ke menu ni? Mungkin orang tak familiar lagi dengan benda ni. Okay. Alright. Yang keempat. Perkhidmatan kenderaan pacuan 4x4 dalam talian kini beroperasi di Perlis. Apa yang dia nak cakap tu? Dia nak bagi tahu yang kenderaan pacuan 4x4 ni dah ada dalam talian dan dah start beroperasi dekat Perlis. Tapi you mana yang dia refer? Urgency. No. Oh bukan. Useful. Useful pun boleh. Unik pun boleh. Sebab sebelum ni kereta biasa saja. Mungkin kereta yang biasa yang bukan pacuan 4 roda. So dia cuba tekankan uniqueness juga kat sini. So mana-mana you boleh pakai untuk mana-mana attention Useful. kita. Betul. Untuk attention. Alright? Alright. Yang kedua, sebelum saya pergi yang kedua, saya nak tanya Hazikah mana Hazikah? Hazikah, saya suruh buat apa? Awak hantar apa kat saya ni? Saya kurang faham dengan arahan puan tadi. Orang lain jelas dia apa yang dia dah buat. Dah hantar elok kat saya. Saya suruh buat profiling kan. Apa yang awak pergi snap benda yang ada dalam Facebook ni? Saya suruh buat apa tadi Hazikah?
yang profiling, tapi profiling tu macam mana yang puan maksud? Saya cakap ikut profiling custom awak punya produk lah. Siapa Okey, yang okey, awak okey, nak okey, okey. target? Awak pergi hantar apa benda kat saya ni? Orang Saya lain buat lain. mudah je faham. Lepas tu cakap tak faham. Tu yang padahal tak dengar. Buat lain. Okey. I. Seterusnya I. Interest. Lepas kita dah tulis ayat attention tadi, disusuli dengan I. Lepas A, I berbentuk interest. Dia kita nak tarik minat orang. Tujuan dia untuk menarik minat pembaca. Pengenalan haruslah, tadi pengenalan dah menarik. Yang ni sekarang ni kita nak tarik minat pula. Boleh ditulis dalam bentuk ulasan, cerita, soalan ataupun kenyataan. Alright. Menyokong headline. Maksudnya menyokong headline ni, ayat-ayat tadi dah ada kat atas, ayat attention dah ada. Kita nak sokong lagi interest ni, nak sokong lagi ayat, kita gunakan bentuk copywriting interest ni. Pembaca tidak meluangkan masa yang lama dengan setiap post atau gambar. Alright, mereka hanya scroll. Kalau kita tak betul-betul kat sini, dia akan scroll lah, dia tak nak lah baca. Tips dia, gunakan ayat yang ringkas, masukkan unsur untuk menjana emosi. Okey, ketengahkan kata-kata yang penting. Alright. Nyatakan manfaat produk dan perkhidmatan kita dan gabungkan dengan gambar-gambar yang menarik. Okey, contoh kat sini. Balkis. Baca Balkis. Tanpa seterika dan tanpa susah hanya instan ialah satu inovasi baru daripadanya Shogil. Direka khas untuk wanita yang sentiasa sibuk, hanya instan memang menjimatkan masa. Okey, tadi untuk sebelum ni kita bagi attention kat ibu-ibu penat gosok tudung, ingin luangkan masa, so sambungan dia tanpa setrika, tanpa susah payah. Inovasi tudung yang baru ni direka untuk orang yang sesuai untuk jimatkan masa, wanita yang sibuk dan jimatkan masa. Disokong apa headline tadi. Alright, yang kedua, Apabila kedua-dua produk scrub sebutan Cina lah. Scrub Sugarel. Bila kedua-dua produk scrub Sugarel disatukan dan dijual dalam satu harga, pastinya lebih jimat. Sekarang dengan RM40 sahaja, anda dah boleh dapat Coffee Bean Scrub dan Cotton Candy Lip Scrub sekaligus. Okey, disokong apa ni? Disokong balik pernyataan yang pertama tadi, scrub tadi. Kita bagi dia urgency, attention, and then kita sokong dia dengan apabila dua-dua scrub ni disatukan. Ayat tadi mungkin kita nak ketengahkan yang mana? Kita nak ketengahkan benda-benda penting ataupun kita nak masukkan unsur-unsur emosi. Sekarang kalau beli sekarang ni jimat. RM40 saja dapat dua-dua ni. Coffee Bean dengan Candy Lip sekaligus. So, kita kata kat sini kita nak kita boleh guna mana-mana tips untuk ayat I ni. Alright, kat sini dia lebih kata nak jana emosi lah. Kalau dia tak beli sekarang, mesti harga ni lagi mahal daripada RM40 ni. So diguna perkataan tu, diguna emosi tersebut untuk create interest. Okay, yang ketiga saya nak minta saya Datul. Ya, Puan. Ya, baca. Contoh yang ketiga. Jom pakai mari rasa menu-menu terbaik di Feza Kitchen. Confirm try sekali nak lagi. Apa yang best?
Okey, dia nak sokong apa ni? Cuba awak explain apa kaitan dia dengan siakap miangkram ni daripada attention yang kita dah buat. Kurang terminal. Ayat apa tadi? Ayat tadi, okey, jumpa kat Mai Rasa tadi kan dekat Fiza Kitchen. Ya. Ayat ni nak menyokong headline yang kata siakap miangkram ni. Untuk datang ke kedai diorang makan menu-menu lain yang lagi sedap. Lepas rasa siakap miangkram tadi. Lepas siakap miangkram, kita dah tarik perhatian orang. Lepas tu kita ajak mana? Kita boleh guna mana-mana ni. So kita suruh pakat-pakat Mai Rasa menu terbaik di Fiza Kitchen. So ayat apa yang awak cuba ketengahkan kat sini? Tips apa yang awak nak guna ni? Tak nampak. Ni tips ni. Untuk contoh ketiga ni, kita dah highlight siakap miangkram dah pernah rasa ke? Jom pergi rasa. Lepas tu ayat interest yang kedua, awak sambung lagi ayat dia. Jom pakat rasa dekat Fiza Kitchen ni. So tips apa yang awak guna untuk diorang confirm try sekali nak lagi? Apa yang best? So apa yang kat sini yang kita cuba highlight? Tips mana yang awak guna untuk ayat ni? Guna ayat yang ringkas, gabungkan dengan gambar yang menarik. Boleh kan? Mungkin. Sebab kita kata tak semestinya AI ni kita tak boleh nak letak gambar lah. Kita gabungkan dengan gambar-gambar picture, menu-menu makanan tadi. Boleh. Yang seterusnya, next. Baca terus. Inginkan perabot yang baru beli dihantar pada hari yang sama. Dapatkan perkhidmatan kenderaan pacuan 4x4 daripada Delori. Lebih mudah dan lebih murah daripada lori biasa. Okey. Tadi perkhidmatan pacuan 4 roda beroperasi di Perlis. Okey. Dia pun sambung lagi dalam interest nak tarik minat orang. Apa yang dia ketengahkan ni? Nyatakan manfaat produk ataupun perkhidmatan dia. Dia yang nyatakan bagus. manfaat dia lebih murah. Pakai Delori ni lagi murah. So dia gunakan tips yang keempat ni. Alright? Seterusnya D, desire. Alright, desire adalah keinginan. Okey, anda perlu membuat pembaca inginkan produk dan perkhidmatan anda. Okey, penekanan sini harus diberikan kepada manfaat dan kelebihan. Tadi kita dah bagi, tapi kita bagi lagi apa ekstra lagi daripada I tadi. Kita dah bagi I, kita dah bagi A. Sekarang ni kita nak bagi bangkitkan lagi keinginan orang untuk beli produk tersebut. Kita tips-tips yang kita boleh gunakan adalah FAB. Okey, features, ciri-ciri utama, komponen, fakta yang berkaitan dengan produk, ataupun kita bagi advantage, kelebihan dia, keunikan dan keistimewaan produk, dan juga B, benefit ataupun manfaat, keperluan dan keinginan bakal pelanggan. Disertakan juga dengan nilai produk dan apa yang akan prospek perolehi daripada produk tersebut yang kita beli tu, yang customer beli. So, tengok contoh yang pertama. Cuba terangkan. Cuba Balkis terangkan. Manfaat hanya instan. Diperbuat daripada fabrik tanpa perlu disetrika, kain kapas Korea dan lycra. Nipis dan dingin, 13 corak dan warna natural. Tidak perlu pin, hanya perlu 10 saat untuk dipakai. Mempunyai corak lipatan yang beralun. Okey. Boleh relate tak dengan A dengan I? Balkis. Yang ni A, yang ni I, yang ni D yang awak cakap desire tadi. Sekali lagi, tak dengar. Maklumat pasal benda tu. Yang lebih. Kita bagi dia features. Kita bagi dia features, kita bagi dia advantage, kita bagi dia FAB sebenarnya dalam ayat ni. Okey.
Selepas kita bagi A, create attention, lepas tu kita timbulkan interest, kita naikkan lagi keinginan dengan kita bagi FAB dalam ayat copywriting kita. Ayat copywriting ni tadi awak susunlah AIDCA ni. Okey, apa yang saya terangkan sekali ni, apa yang saya terangkan sekarang ni, topik sekarang ni adalah copywriting, macam mana awak nak susun ICA ni dalam ayat-ayat awak. Awak dah bagi A attention, ayat awak dah bagi tahu A tadi, ibu-ibu penat gosok, lepas tu awak tanya lagi, tanpa speaker, tanpa susah-susah, hanya instant adalah satu inovasi yang mana jimat masa untuk wanita yang sibuk. Okey, cari lagi, sambung lagi ayat kita tu. Okey, sebab tu ni copywriting panjang. Manfaat, kita bagi manfaat. Okey, dalam desire ni kita sertakan FAB, features, advantage and benefit. Kita bagi features dia nipis, dingin, ada 13 color, advantage dia siap dalam masa 10 saat. Okey, dan benefit dia adalah tak panas, okey, dingin, diperbuat daripada fabric dan sekian-sekian. So ini adalah FAB dalam copywriting kita. Ini desire lah. A kita dah selesai, I dah selesai, D pun dah selesai untuk hanya instant ni. Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh. Boleh Alright, yang kedua. Yang kedua saya nak Izlin. Coffee bean scrub. Cuci muka dengan coffee bean scrub ni, lepas tu tengok je lah muka kita glow macam mana. Kan kita bagi, dia kata cuci muka dengan coffee bean scrub, lepas ni tengoklah muka macam mana. Sebenarnya kita bagi advantage tapi kita buat dalam bentuk soalan. Okey, dia sambungan daripada scrub ni tadi. Okey, last call ni, dan kita bagi kalau beli sekarang dapat RM40. So cuci muka dengan ni. Lepas ni kita tengok muka ni glowing macam mana. Kita sebenarnya nak bagi benefit, nak bagi advantage, dan juga biar customer rasa apa ciri-ciri scrub dia tu. Okey, FAB juga dalam ayat kita. Yang ketiga, faham Faham. Okey, yang ketiga izah. Izah ada tak? Ada Puan. Izah, baca contoh yang ketiga. Ada lebih 41 menu menarik yang menanti korang di sini. Confirm rasa tak lari punya. Bahan-bahan yang digunakan pun semuanya ori diimport dari Thailand. Okey, apa yang dia tekankan kat sini? Dia ada 41 menu menarik, features dia. Okey, confirm tak lari, rasa dia semua ori import daripada Thailand, advantage dan juga benefit dia. Kita kata dia dah terangkan FAB dia tadi dalam ayat yang copywriting ni, dalam 41 menu menarik dia ni. Dia terangkan FAB dia. Sama juga dengan last kali ni, okey, mengapa gunakan perkhidmatan kereta pacuan 4 roda? Harga tetap, okey, mudah, tempah melalui laman web, penghantaran pada hari yang sama. FAB, kita bagi features, kita bagi advantage dan benefit jika guna delori.com ni, macam tu. D, desire. Lepas desire kita bagi C, conviction. Conviction kita nak yakin pula. Okey, nak yakinkan pula kita punya customer. Dia orang dah baca A, dia orang dah baca I, dia orang dah baca D, and then sekarang ni dia orang nak tengok C. Yakin ke tak ni? Nak macam mana nak yakinkan dia orang? Okey, kenyataan daripada pakar, sokongan daripada organisasi dan tokoh masyarakat. Fakta dan akta berkaitan dengan produk, okey, seperti jumlah pengguna, harga, berapa orang dah pakai, berapa orang dah berjaya. Statistik tersebut kita bagi keyakinan kepada customer. Contoh dia, beli lebih, jimat lebih.
Beli satu onion instant 75, beli dua harga dia 120. Okey. Itu yang ayat yang kita nak yakinkan customer ni pun boleh guna. Yang seterusnya, combo ini sah sehingga 14 tahun. Kalau nak jimat, grab cepat-cepat. So kita nak yakin dengan ayat, ya ayat memujuk macam tu. Alright. Cakap banyak pun tak elok, tunggu apa lagi. Terus pakat-pakat dating ramai-ramai terus. Okay. And then di manakah perkhidmatan ini boleh didapati? Kita bagi. Sebenarnya bukan dekat Perlis saja contohnya. Dia dah beroperasi dekat tempat lain. Nak bagi keyakinan. Alright. Orang guna perkhidmatan tersebut. Itu C. Dan last sekali adalah action. Action adalah A yang terakhir adalah tindakan. Alright. Tindakan atau call to action adalah kenyataan akhir dalam penutup copywriting kita. Okey. Selalunya contoh kita bagi nombor WhatsApp, nombor klik link dan sebagainya lah. Okey, tips ini kita beri tawaran diskaun, sertakan CTA dan juga gunakan ayat seperti terhad, sekarang, jual dan pantas. Alright, so sekarang ni Anya Instant tadi beli sekarang dekat link ni, macam tu. Dapatkan dengan register stokis, bagi link. Telefon kami sekiranya nak telefon. Cuba perkhidmatan 4 roda, pacuan 4 roda, sila muat turun iOS dan sebagainya untuk detail. So itu adalah konsep copywriting menggunakan ICAR. Alright. Ini biar dulu. Saya cuma nak tekankan lagi pencetus-pencetus copywriting. Okey, ada 4 unsur copywriting yang menarik minat pembaca. Right. Mereka merasakan emosi dan bertindak berdasarkan perasaan tersebut. Okey, perasaan boleh bertukar, positif dan negatif. Alright, pencetus emosi. Orang baca ayat kita tadi ada mungkin ada perasaan-perasaan positif dia. Bagaimana produk ni dapat menggembirakan pelanggan. Okey, kalau kita kata produk Anya Instant tadi, okey, customer akan rasa bila pakai Anya Instant tu tak panas. Okey, buat kita bagi ni value, nilai bagaimana boleh menyelesaikan masalah. Masalah senang lah, tak payah nak gosok, benda tu dah instant. Okey, so nilai tambah dia jimat masa kita, tak payah nak gosok dan sebagainya. Masa akan jadi dah lebih kepada anak-anak. Macam tu. Kepercayaan, alright. Wujud kepercayaan kat sini bila tak tanpa kos tersembunyi, ada review daripada pakar ataupun review mana-mana lah kita pakai, artis ke apa ke, spesifik dan juga sertakan jaminan. And then satu lagi, dia memberi inspirasi. Kita tunjuk testimoni pelanggan dengan mendapatkan hasil positif bila guna produk dia tu. Okay. And then boleh juga dalam ayat copywriting kita ni, kita boleh juga dengan perasaan-perasaan negatif. Okay, contoh, kita takutkan customer tadi kalau guna produk yang timbang kati, so akan jadi macam mana. Alright. Ataupun kita timbulkan rasa bersalah, timbul rasa penyesalan bila tidak membeli produk tersebut. Rugilah kalau tak beli produk tersebut, kita tak dapat dah harga ni lepas ni. Contoh, perasaan-perasaan ni kita wujudkan dalam minda customer. Dari segi masalah, kaitkan dengan masalah dengan pelanggan dengan kehidupan seharian. Masalahnya tak akan selesai. Kita selalu lewat ke tempat kerja sekiranya kita masih lagi pakai tudung yang lama, macam tu. Kita kata timbul masalah kat situ kalau kita tak beli produk tersebut. Dan last sekali, persaingan. Tingkatkan keperluan terhadap produk ataupun perkhidmatan mengikut trend. Kat sini kita kata banyaklah wujud produk-produk tapi mungkin tak setanding dengan kita. Alright. Persaingan memang ada dalam produk ni tapi harga kita lagi murah. Contoh macam tu. Alright. Itu perasaan-perasaan yang kita timbulkan dalam copywriting. Alright, gaya-gaya ataupun kita kata teknik lah, teknik copywriting ataupun style kita nak menulis. Okay, yang pertama boleh kita tulis dalam bentuk ulasan. Yang kedua kita buat dalam bentuk penceritaan. Okay, cerita watak dan sebagainya lah. Mana-mana boleh guna. Yang ketiga bentuk masalah. Okay, dan yang keempat jelaskan ada bentuk USP. Okay, ini adalah gaya, style mana yang kita boleh guna lah. Ataupun motivasi individu, naikkan motivasi bila pakai tu jadi cantik, contohnya. And then credibility, gunakan fakta dan nombor sebagai bukti berapa dah jualan bulan lepas. Ni kita boleh tengok daripada like, share dekat gambar tersebut. Kita boleh tengoklah credibility dia, berapa ramai orang suka.
Dan juga kita tengok gaya style kita dengan cara memberi tawaran. Okey, dan juga promosi premis. Kalau hadir kat premis contohnya, kita bagi lagi special discount contoh. Alright. Ni belum. Yang ni saya belum sampaikan lagi. Saya belum nak masuk topik ni. So boleh faham sekarang ni gaya copywriting? Untuk tajuk copywriting? Boleh. Boleh Okey. Sebelum saya masuk ni, saya nak buat sharing sedikit tentang stop share dulu. Okay, sorry. Saya nak mencari copywriting. Take 5 kejap. Okey. Ni yang tadi. Okey, kepentingan kita buat penulisan iklan, kita nak kenalkan jenama. Yang tadi ada beberapa item tak ada tu. Ini dia punya slide. Kepentingan kita buat penulisan iklan ni, kita nak kenalkan jenama kita. Kita nak tarik perhatian prospek. Kita nak yakin prospek untuk bertindak. Kita nak prospek dapat memahami mesej iklan dan meyakinkan prospek untuk beli produk kita. Itu kepentingan. Alright. Yang tadi ada slide yang saya tak dapat tunjukkan semua ni, inilah slide dia. Okey, dan alright, copywriting terbagi kepada 3. Yang pertama ada soft sell, yang kedua hard sell dan yang ketiga adalah teaser. Boleh dengar tak? Boleh dengar tak? Boleh Puan. Okey, copywriting ada berapa? Ada berapa jenis? Copywriting ada berapa jenis? Akash? Akash ada tak? Akash,
Copywriting ada berapa jenis? Tiga puan. Okey. 3. Yang pertama, Puan, baca. dengar tak? Dengar. Ada berapa jenis? 3. Apa jenis-jenis dia? Puan, Ya. Yang pertama apa, Akash? soft set. Second? Soft set. Second? Teaser. Yang ketiga? Hard sell. Tu je pun nak baca. Okey, tutup balik mic. Okey. Alright. Ini kita dah masuk. Okey, copywriting bentuk teaser. Kita tengok yang pertama. Right. Teaser ni copywriting yang sesuai untuk melancarkan produk baru. Okey, macam you all baru-baru nak start buat Facebook page. Okey, sesuai buat teaser dulu. Okey. Usik pelanggan dengan ayat menggoda. Okey, nak goda pelanggan untuk beli, untuk tertarik dengan kita punya produk. At last kita nak jual di akhir produk tu, di akhir iklan tu nanti. Okey, contoh menulis iklan teaser. Tajuk, pengenalan, terus jual. Akan datang. Okey, mesti akan datang. Coming soon. Ayat-ayat yang kita guna tu adalah benda-benda yang coming. Okey, benda yang akan datang. Sebab contoh, kalau kita nak tengok movie, kita tengok trailer dulu kan. So nak tengok iklan, kita tengok teaser dulu. Nak tengok produk yang kita jual, kita tengok teaser dia. Alright, akan datang. Bagaimana anda pun boleh jadi kurus dan cantik dengan mudah sekali tanpa perlu pergi gym dan bayar mahal-mahal. Okey, ini tajuk. Ini tajuk dan ini pengenalan dan ini menjual. Siapa yang berminat boleh dapatkan dengan harga diskaun. So ini ayat teaser. Kita tak bagi tahu lagi apa benda, tapi kita dah tarik emosi pembaca tadi melalui iklan teaser. Alright. Letakkan tajuk menarik. Akan terbit tak lama lagi. Produk XXX akan dilancarkan. Tunggu. Bakal dibongkarkan. Rahsia takkan dibiarkan. So ayat-ayat tajuk tu memang ayat yang akan bakal. Semua akan. Alright. Itu teaser. Ini copywriting berbentuk soft sell pula. Soft sell adalah teknik berkongsi maklumat terlebih dahulu baru jual. Alright, dengan soft sell kita banyak guna banyak kali sebab orang ramai suka baca maklumat dulu. Okey, soft sell ni penekanan nak menjual tu kita tak tekankan sangat. Kita bagi info dahulu. Soft sell juga cara yang sesuai untuk menaikkan kepercayaan pelanggan terhadap kita. Kerana dengan berkongsi maklumat kita akan dapat tunjukkan kepakaran kita naikkan kepercayaan, mengajar prospek akan produk kita dan juga memudahkan produk dikenali. Okey, itu adalah teknik menulis dalam soft sell. Still guna ICAR tadi, tapi cara kita tulis tadi tu hanya bagi info. Kita tak sampai action. Alright? Dia AIDC saja. Okey, itu soft sell. Tajuk, apa yang kita kena buat? Tajuk, kita buat pengenalan, and then kita buat penceritaan, mungkin buat dalam bentuk bullet point, and then call to action kat sini. Call to action yang mana? Yang kita tidak sampai beri dia link untuk dia hubungi. Contoh kita cerita kita jual tudung, Ania tudung tadi. Kita cerita berkenaan dengan material tudung tu saja. Chiffon tu tadi. Chiffon tu apa kelebihan dia? Okey, material chiffon ni dari mana? Asal dia. Okey, call to action tu kita tidak ditekankan dalam post soft sell. Alright. Tapi ni contoh soft sell. Alright. Saya nak you all abaikan ni sebab slide saya tak sempat nak edit lagi. Alright, contoh soft sell, dia bagi tahu Puteri Kayangan turun bla bla bla. So terbeliak mata tengok. Ada tajuk, ada pengenalan, ada penceritaan dan juga call to action ni kena abaikan. Soft sell kita tak minta dia
Kalau nak bagi kalau kita nak bagi link sekalipun, kita nak bagi call to action sekalipun, bukan untuk menjual. Untuk keterangan lanjut sila hubungi. Maksudnya kalau orang nak tahu lanjut tentang cerita yang kita nak bagi tu, contoh material yang kita dah cerita tu, tu kita boleh bagi. Dia bukan jual sangat. Contoh ayat ni kat sini. Some people wonder how big the 1.6 meter teddy bear is. So tengok besar dia sama macam dia punya girlfriend. Dia kata even teddy bear dia lagi besar daripada dia punya ni lah, girlfriend dia ni. Maksud dia kat sini, dia soft sell lah. Dia hanya cerita besar mana teddy bear tu. Dia tak minta orang beli pun lagi. Ini soft sell. Okey, berbeza dengan hard sell. Okey, hard sell dalam dunia perniagaan, proses untuk menjual adalah menggunakan teknik ICA. Yang ni full. Kalau saya minta you all buat contoh hard sell, memang you all kena gunakan teknik ICA yang saya ajar tadi penuh. Alright, teknik jualan hard sell ni memang memberi tekanan sebab kita dah bila masa kita buat hard sell tu memang kita dah nak start menjual kita punya produk. Okey. Ni tadi yang ICA tadi saya ada cerita tadi. Okey, hard sell lagi. Contoh-contoh hard sell. Ni saya tak nak pendek. Kalau pendek-pendek macam ni kita tak menggunakan ICA sepenuhnya. Kalau posting-posting biasa boleh macam ni. Tapi kalau posting untuk nak dapatkan full hard sell tadi memang kena buat step by step ICA tu lah. And then yang post selain daripada tu takkanlah setiap hari kita nak post benda yang panjang-panjang macam tu copywriting. So ada time kita akan buat pendek. Okay, contoh hijab by Hanani ni ataupun Zalora, pendek je. Tak selalu dia ada post yang panjang, tapi ada once dalam sebulan mungkin 2-3 kali saja post yang copywriting hard sell dia. Yang selebihnya lebih pada soft sell dan pendek-pendek macam ni. Okey. Alright, ni untuk kecantikan. Boleh tengok lah. Ada yang panjang. Ni full lah. Ataupun ni soft sell sebenarnya. Dia tak ada link. Dia tak ada ni hard sell sebab dia nak jual. Mungkin dia terlepas pandang ataupun mungkin gambar ni bila klik ke dia boleh buy terus. Itu pun kita panggil dia hard sell lah. Okay, contoh-contoh yang boleh you all tengok lah nanti dekat Facebook. You all boleh cari sendiri sebenarnya. Aircon, dia tengok the lorry, ayat-ayat yang dia guna. Okay, itu sahaja. So sekarang ni copywriting ada 3 jenis, soft sell, hard sell dan juga teaser. Alright. So, untuk praktikal task 1 ada soalan berkenaan dengan copywriting ni. So, saya nak you all buat buat dan hantar kepada saya bila dah boleh hantar dah praktikal task 1 ni. Saya akan sediakan platform untuk you all hantar. You all tak payah hantar dekat WhatsApp. Saya akan minta you hantar melalui Google Classroom. Nanti saya akan bagi. Tapi you all buat dulu. Bila nak submit dulu? Saya nak tanya bila? Berapa lama masa yang you all nak ambil? Kelas kita hari Jumaat boleh buat? Okey, Jumaat. Hari Jumaat ni make sure hantar practical task 1 yang complete. Okey. Saya nak ada cover, ada you all punya practical task 1 tu step by step. Dia ada 5 benda yang saya uji dalam practical task 1. So you susun ikut nombor yang saya dah bagi soalan tu. Boleh Boleh ke boleh? Boleh Puan. Alright. So ada soalan nak tanya sebelum kita sebelum saya biarkan awak merangka awak punya copywriting, dan juga ada lagi yang belum hantar saya punya profile tadi, profiling customer. Puan, nanti hantar cover. Oh, saya belum bagi Belum. Sekejap lagi saya bagi dekat ni CDOS.
Okay. You all kena download cover tadi dekat CDOS Ada soalan lain? Puan, Ya. Ya. Nak tanya apa? Siapa tadi panggil puan? Dan senyap. Okay, so saya rasa tak ada soalan dah. So saya bagi masa untuk you all buat saya punya apa tadi, profiling. Bagi siap, bagi semua hantar. Lepas tu yang tu hantar dekat WhatsApp. And then copywriting, you all sambung balik praktikal task 1 yang you all dah buat Google Trend hari tu. Masuk balik, sambung nombor 3, 4, 5. Hari tu nombor 1, 2. Sekarang ni 3, 4, 5. Complete kan, download saya punya cover dekat CDOS and then submit dekat saya hari Jumaat. Okay, thank you. Semua clear Kalau clear angkat thumb. Okay. Sekejap saya nak ambil attendance. Pensel saya ni. Okey. Hari ni 1 bulan 9. Adlina? Saya puan. Okey. Faustina? Faustina? Ya puan. Amalia, dia sibuk sembang. Saya puan. Okey. Akash? Ya Puan. Akash okey tak? You all buat bagi habis saya punya practical task 1 tu? Okey Puan. Irdina? Saya Puan. Okey. Syafiqah? Saya Puan. Hawa? Saya Puan. Okey. Syafina? Saya puan. Okey. Izzah? Saya puan. Murni? Saya Puan. Murni. Syahizat? Tak ada rasanya hari ni. Okey. Saidatul? Saya Puan. Okey. Hazikah mana Hazikah? Hazikah hantar balik kat saya punya profiling tadi. Saya bagi masa awak 2 minit je lagi. Apa hantar screenshot macam tu? Navin? Ya Puan. Navin jelas assignment saya hari ni? Jelas Puan, tapi kurang faham sikit. Nanti saya tanya dalam PM Puan. Boleh? Okey. You tak jelas kat mana? Practical task tu. You buka balik practical task 1 hari tu. So you faham apa yang sebenarnya saya nak suruh buat. Tak apa, nanti PM. Ya Puan. Alright. Syazwani? Saya Puan. Okey. Cik Siti Balkis?
Saya Puan. Okey, line okey hari ni. Hanis. Hanis. Iqbal. Iqbal. Tak ada. Syaza. Saya Puan. Mana? Slow sangat tu. Duduk tidur kat mana Syaza? Mana? Ha? Mana awak? Ni saya. Okay. Alright, so thank you. Tolong buat dulu practical task tu. Ambil dulu kat Sidos. Saya download, saya upload sekarang. Okay. Sekejap, bye. Snack dulu. Okay, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Okay, done. Thank you. Bye. Thank Bye, you, Puan. Bye. Terima kasih Puan. Puan. Terima kasih Puan.